Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ucapkan kepada semua yang hadir pada kelas Ustaz pada hari ini, jom kita semak jawapan masing-masing. Soalan yang Ustaz dah berikan kepada awak sebentar tadi, Ustaz dah buatkan sedikit penerangan. Jadi awak boleh semak dan lebih faham lagi insya-Allah. Okey. Soalan yang pertama ialah saya suka jaga nama bapa. Okey, dalam soalan yang pertama Ustaz letakkan hukum KT12 dan juga hukum kaf dan ga. Hukum KT12 tu sebenarnya ada 12 huruf. Okey, 12 huruf ni antara huruf ni ialah ya, kaf, ga, mim, pa dan ada lagi baki-baki huruf yang Ustaz akan terangkan pada kelas-kelas yang seterusnya lah. Okey, untuk kali ini kita akan lihat macam mana eja saya. Okey, saya ini menggunakan hukum KT12. Tengok ya ini kita tidak letak alif. Kenapa kita tak letak alif? Okey, kita tengok sebenarnya nak eja KT12 dia ada pattern iaitu sa, ya. Yang kedua, contoh yang kedua ja, ga. Contoh yang ketiga na, ma. Contoh yang keempat ba, pa. Jika awak lihat apa persamaannya ialah ada a di suku kata yang pertama dan ada a di suku kata yang kedua. Begitu juga dengan jaga, ada a suku kata pertama dan a suku kata kedua. Begitu juga nama dan bapa. Jika awak nak eja perkataan yang begini, yang mana ada a dan a, a dan a, a dan a, jadi awak kena berhati-hati. Kena tengok pula huruf pada suku kata yang kedua iaitu ya. Huruf ya ni, huruf y ni ialah termasuk dalam KT12. Huruf-huruf KT12 antaranya ialah ya, y ataupun ya. Begitu juga dengan ga. Ga juga termasuk dalam KT12. M iaitu mim juga termasuk dalam KT12. P ataupun pa juga termasuk dalam KT12. Jika huruf ini berada di hujung perkataan seperti pa, ma, ga dan ya, maka kita kena gugurkan a ini. A ini tidak ditulis pada hujung perkataan. Yang ada hanyalah sin, alif, sa dan ya sahaja. Bagaimana pula dengan kaf? Kaf juga termasuk dalam KT12, tetapi bentuk ataupun corak perkataannya ialah U dan A. Jika U dan A, sepatutnya A ini ditulis, tetapi kaf sendiri ada hukumnya yang tersendiri, iaitu apabila kaf berada di hujung dan sepatutnya ada alif di sini, tidak ada alif. Kerana apa? Kerana hukum kaf mengatakan kita gugurkan a di hujung, maka alif tidak ditulis. Okey, boleh faham ya? Maka perkataan ejaan yang betul ialah sin, waw, su, kaf sahaja. Okey, betul tak? Okay, soalan yang pertama ada 5 perkataan, jadi berapa yang awak betul? Okay, tuliskan. Okay, yang seterusnya Ustaz akan terangkan jawapan untuk yang seterusnya. Rakan makan di taman bunga. Hukum yang terlibat di sini ialah hukum gugur alif. Alif mana yang kena gugur? Okay, cuba kita tengok jawapan di bawah ini. Kita nak eja rakan, eja ra, baru eja kan, eja ma, baru eja kan, eja ta, baru eja man. Okey, 3 perkataan ini iaitu rakan, makan dan taman ada hukum gugur alif ataupun
Awak tengok dekat A dia. Okey. Kita tengok A yang pertama dulu. Inilah A yang pertama dan inilah A yang kedua. A yang pertama kita tidak boleh gugurkan kerana A ini tidak diapit dengan huruf yang seterusnya. Huruf yang seterusnya ialah K. Tetapi K ini ialah berada pada suku kata yang kedua. Jadi K ini sendiri mengapit A yang kedua dengan kawannya iaitu N. Maka A ini akan digugurkan. Maka kita akan tulis Ra alif ra kaf nun kan, rakan. Begitu juga dengan makan. M A ma K A N kan, makan. A ini tidak digugurkan kerana A ini tidak diapit dengan huruf K. Jadi apabila ianya berada di tepi atau di hujung, maka kita kena ganti, kena letakkan A ini dengan alif. Jadi kita tulis mim alif ma dan A ini kita gugurkan. Kita akan tulis kaf nun kan. Begitu juga dengan taman. Ta kita kena letak alif kerana A ini tidak boleh digugurkan kerana ia tidak diapit, melainkan ianya diapit seperti A yang berada pada dalam suku kata yang kedua iaitu man. Maka A ini perlu digugurkan. Jadi kita kena eja ta dengan ta alif ta, tetapi apabila kita ingin mengeja man, kita kena tulis mim dan nun. Okey, boleh faham? Dan perkataan yang terakhir ialah bunga. Macam mana kita nak eja bunga? Kita perlu gantikan sahaja B dengan ba, U dengan waw. Lihat di sini ada dua suku kata yang terpisah iaitu bu dan nga. Macam mana kita nak gantikan nga ataupun nga? Kita tidak boleh letak nun dan ga. Ramai yang buat macam ni. Sebaliknya kita kena gantikan dengan nga. Maka kita tulislah nga dan alif. Untuk perkataan seterusnya, Ustaz akan terangkan dengan lebih mendalam kerana awak mungkin akan keliru sikit. Jadi Ustaz akan terangkan lebih mendalam supaya awak lebih faham. Perkataan yang pertama ialah teman. Lihat di sini kita ada dua hukum iaitu hukum I pepet dan A gugur alif. Tadi Ustaz dah terangkan tentang gugur alif di mana A itu perlu digugurkan sekiranya ia diapit. Jika tidak diapit, jangan gugurkan, awak kena ganti. Tetapi A ini diapit dengan M dan N, maka kita tidak tulis alif, kita hanya tulis mim dan nun. Bagaimana pula dengan I ini? I inilah yang dikatakan I pepet ataupun hukum yang Ustaz berikan namanya sebagai hukum gugur ya, di mana awak suka gantikan I dengan ya, tetapi dalam nak mengeja teman, I ini tidak ditulis, bahkan ianya digugurkan ataupun tidak ditulis apa-apa. Kita hanya tulis T sahaja. Itulah yang dikatakan sebagai hukum I pepet. Okey, boleh faham? Kita tengok contoh yang seterusnya iaitu setaman. Sama juga konsepnya. Kita ada 3 suku kata setaman. Kita lihat dulu A ini perlu digugurkan, tetapi hati-hati jangan gugurkan A ini kerana A ini perlu digantikan kerana tidak diapit. Kalau kita tak gantikan A ini, dia akan jadi seteman. Ingat. Jadi untuk mengeja setaman, I ini sahaja yang perlu digantikan, perlu digugurkan, tidak ditulis pada ejaan Jawi. Okey, lihat di bawah sin sudah menandai se, ta alif ta mim nun man, setaman. Lihat perkataan yang ketiga. I ini juga I pepet, bukan I talim. I talim bagaimana pula? Okey, I talim. I yang berbunyi Jadi kita perlu tahu bahasa Melayu macam mana kita nak bunyikan P, I,
RGI. Okey, PERGI kita pisahkan antara per dan gi. Okey, nak eja gi mudah saja, gaya gi. Tetapi nak eja PER, kita kena pastikan dahulu bagaimana bunyi per atau per. Okey, jawapannya ialah per. Apabila per, sudah pastilah i ini ialah i pepet. Apabila i pepet, kita kena gugurkan dia. Kita hanya tulis para per. Ingat betul-betul ni. Awak selalu suka sangat gantikan i ni dengan ya. Okey. Kemudian ke ialah ejaan biasa yang kita lama dah gunakan, iaitu kaf sahaja. Dan lihat pada perkataan pertandingan, di mana i ini ialah i pepet, kita tak perlu gantikan apa-apa, jadi kita hanya letak para sahaja. Dan a ini berada di antara t dan n, maka a ini perlulah digugurkan. Tanun, tan. Manakala ding, awak hanya perlu gantikan semula d dengan dal, i dengan ya. Manakala ng, awak gantikan dengan nga. Dan lihat di sini kita ada imbuhan akhiran an. Lihat dulu, jikalau hujung perkataan itu ialah nga, awak hanya perlu letak nun sahaja. Jika huruf di hujung ialah waw, baru awak letak alif. Hanya waw sahaja, awak perlu letak alif. Bagaimana pula dengan eja kawat? Kan hujungnya waw, kena tak letak alif. Lihat dulu betul-betul. Kita tengok pada kawat. Ka ni, a ini tidak boleh kita gugurkan, maka kita letak alif. Kaf alif ka. Manakala wat itu, awak perlu lihat, ini ialah WAD, huruf konsonan dan huruf konsonan kita gugurkan alif. Jadi waw, dal, tak perlu letak alif. Itu bezanya. Seterusnya ialah kambing, perak memang enak. Lihat, kambing ada dua suku kata. A ini diapit oleh K dan M, maka kita hanya tulis kamin sahaja. Manakala BING, kita gantikan ba dengan ya dan nga sahaja. Ingat. Begitu juga dengan perak. Perak ini ingat kembali huruf hukum yang Ustaz telah ajar kepada awak, iaitu perak. Ada dua suku kata dan i ini dibunyikan dengan i pepet, iaitu perak, bukan perak. Apabila ianya dibunyikan dengan perak, maka i ini kita tidak gantikannya dengan ya. Ingat ya. Dan RAP, rak, kita perlu gugurkan a ini kerana berada di tengah-tengah atau diapit di antara huruf konsonan, iaitu R dan P. Okey. Seterusnya, perkataan memang. Di sini ada sedikit perbezaan. Awak kena pastikan dulu bagaimana nak membunyikan ME. Adakah bunyinya memang atau memang? Jadi jawapannya ialah memang. Apabila i ini dibunyikan dengan memang, ataupun kita kata i taling, maka i ini kita akan gantikan dengan ya. Dan a ini seperti yang saya sebut sebelum ni, a yang diapit dengan huruf konsonan seperti M dan N, maka a ini akan digugurkan. Dan huruf perkataan yang terakhir ialah enak. Bagaimana nak membunyikan i ini? Kena hati-hati ya. Apabila kita nak membunyikan i ini, kita tengok keseluruhan perkataan, iaitu enak, bukan enak. Jadi i ini ialah i taling. Apabila i taling dan ianya berada di awal perkataan, awak kena letak ya dan letaklah alif. Maka alif ya akan dibaca dengan enak, enak. Dan a ini perlulah digugurkan. Soalan yang terakhir ialah emak. Okey, tengok di sini bagaimana kita nak eja i di awal. Jadi kita eja i di awal berbunyi enak, tetapi
untuk yang ini kita nak eja mak. I di awal juga, tetapi bunyinya sedikit lain, iaitu Apabila kita nak eja di awal perkataan, kita hanya perlu letakkan alif sahaja dan tak perlukan ya di sini. Ingat, i pepet ataupun bunyi i yang berbunyi janganlah kita gantikan dengan ya. Untuk untuk yang berada di awal, kita harus letak alif. Jikalau kita tidak letak alif dan ya pun kita letak, maka dia akan jadi mak saja, tak jadi mak. Maka alif ini juga boleh dibunyikan dengan mak atau mak. Jadi yang betul ialah mak. Mana ada mak, betul tak? Seterusnya, sepak. Sepak ini kita bunyikan i ini dengan i taling, iaitu se, bukan i pepet se, tetapi se. Apabila nak eja sepak, kita kena letak ya. Kenapa kita tak sebut sepak? Sebab kita kena tengok konteks ayat, iaitu bola. Jadi mak mestilah sepak bola, bukan sepak bola. Yang betulnya ialah sepak. Jadi i perlulah digantikan dengan ya, barulah bunyinya se. Kemudian pak, kita perlu gugurkan a ini kerana a ini berada di antara p dan k. Jadi kita gugurkanlah a, bererti kita gugurkan alif yang berada di tengah-tengah pa dan qaf itu. Maka kita hanya tulis pa dan qaf sahaja. Untuk eja bola dan laju, kita hanya gunakan ejaan lazim, iaitu awak hanya perlu gantikan sahaja tanpa menggugurkan sembarang huruf. B dengan ba, waw, O dengan waw, L dengan lam, A dengan alif. Begitu juga L, A, J, U. L, lam, A, alif, J, jim, U, waw. Sekian dahulu. Jikalau awak masih kurang faham, bolehlah WhatsApp Ustaz ataupun komen di Facebook. Sekian, terima kasih.